Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam malam minggu. Apa khabar anda semua? Saya masih lagi sakit gigi. Saudara Zamari SC, apa khabar saudara Zamari? Saudara Ahmad Syuhami, begitu juga dengan saudara Nazar K. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Ramzul Ram. Waalaikumsalam. Saudara Tok Yip, saudara Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Syukur Jamil, saudara Nazar K, saudara Puan Syarifah Hapipah. Kita juga dengan Joka Karim, saudara Azli, saudara Syah Ibrahim. Saudara Puan Hasnah Jaafar, apa khabar? Saudara Ahmad Map. Pak Chu, apa khabar di Langkap? Nampak-nampak gayanya musim hujan sekarang ni Pak Chu ya. Salam dari Kuching, kata Adi Usin, Adi Putra. Apa khabar orang Sarawak? Iza Masih, Waalaikumsalam. Saudara Puan Rusini Kurungut dari Sarawak. Saudara Muhammad Daniel Azam. Terima kasih. Saudara Badrul Zaman, Saudara Abdul Aziz, Abdul Hamid. Salam dari Kuantan katanya. Saudara Samsul Anwar. Saudara Remy Narmi dari Kota Tinggi Johor. Saudara Muhammad Johari, Saudara Abu Nem, Saudara Sayub Ayub dari Manong, Perak. Saudara. Begitu juga Wan Pak Yung Lin katanya. Apa khabar Pak Yung? M Kamal, apa khabar sahabat? Yusuf Awang, Saudara Jamil Rahani, Ibjah. Sayub Ayub dari Manong, Saudara Yusuf Awang, Razali Stapa dari Pasir Mas, Kelantan. Begitu juga Saudara Abu Nems. Apa khabar saudara? Cik CTP. Terima kasih. Saya salam untuk semua warga Cinta Damai. Saudara Mat Daniel Azam, apa khabar dari Jalan Kucar Lama? Apa khabar Daniel? Sibuklah sekat. Saudara lah Ketua Pemuda Cawangan Kucar Lama, tak silap saya. Selamat menjalankan tugas. Selamat bergerak. Berusahalah untuk meneruskan perjuangan maha suci ini, saudara. Itu juga dengan saudara Wan Azwa. Saudara saya petang sekali salam dari Pontian, Rosmini dari Pontian, saudara Hamid. Kas gigi dah okey, masih lagi berdenyut-denyut, tapi sebagaimana saya katakan, saya akan berusaha selagi badan masih sihat. Hajah comel-comel, saudara Ahmad, saudara Taipul, saudara Awang Yusof, selagi boleh mampu saya berusaha buat. Sampai dah tak boleh tak tahulah, tapi kalau saya lihat wajah saya dah mula dia membengkak sikit, nak buat macam mana? Saudara Abu Nem, bukan baru keluar wad, saya tak masuk wad. Gigi nampak gayanya berdenyut-denyut, tapi tak apalah saudara. Ini semua selalu saya katakan dugaan Allah SWT. Kita sebagai insan, sebagai umatnya, jangan kita berkeluh kesah. Terimalah seadanya, itu naluri kehidupan kita saudara. Sama malam saya mencerita tentang naluri kehidupan. Kalau kita dia mengalami gangguan kesihatan, jangan kita marah. Jangan kita rasa kesal. Kerana segala-galanya tak adalah rahmat di sebaliknya tu. Mudah-mudahan, saudara, di sebalik gigi yang dah rongak ni, tumbuh gigi yang lain pula. Mudah-mudahan, saudara. Saudara Syarani Salmah, daripada Sri Iskandar, saudara Syarani. Saudara Muhammad Raimi, Mat Sidik. Saudara Muhammad Hashim dari Pontian. Apa khabar saudara semua? Saudara Ramli, Din Ramli. Waalaikumsalam. Saudara Diri Duri katanya. Terima kasih. Saya cuma tak boleh buat siaran petang tadi kerana sakit sangat-sangat. Pukul 3 petang tadi, sepatutnya 3.30. Dalam segmen memori, saya kata tak apalah, kita skip petang ni, mungkin besok. Sebab besok malam juga saya akan bersiaran bersama dengan sahabat saya, Datuk Abdullah Sani, dalam sembang hangat. Kita membicarakan soal bajet. InsyaAllah. Mudah-mudahan beliau sihat, saya pun sihat. Ya, saudara Abdul Ramli Abdul Rahman, saudara Fazil Yub, saudara Puan Umi Kalsum, saudara Muhammad Fauzi, terima kasih. Saudara Hamzah Husin, begitu juga saudara Mat Jamaluddin Bujang, saudara Joka Karim, Yus Yadira, Zainab Haji Basri, Sir, tak tahu Sir mana satu, saudara dah. Baik, saudara, saya mohon maaf yang mana yang tak sempat saya santuni. Kita terus dengan pencerahan apa yang saya dapat. Walaupun lewat petang tadi, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio menghantar kiriman kepada saya kedudukan COVID-19, saudara. Saya mesti melaporkan selagi saya mampu memberitahu pemberitahuan ini perlu, saudara. Hari ini hari Sabtu, saudara. Tanggal 4 Mac.
yang merupakan hari yang ke-1081. Artinya sudah 1081 hari negara kita dijengah oleh virus corona. Belum usai lagi, saudara. Dan menurut laporan Saudara Jamil Idris, semalam ada susut. Susut lebih kurang 40. Kerana sebelum tu kemarin 244. Tapi semalam jangkitannya susut kepada 204. Dan Alhamdulillah tiada kematian yang dilaporkan. Bagaimanapun angka kumulatif terus meningkat kepada 5,43,456 warga kita yang telah pun disuffer oleh virus corona, saudara. Dan bagaimanapun angka yang sembuh sudah pun meningkat kepada 4,997,244. Kita mengharapkan agar Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan teruslah berusaha keras untuk memastikan kita dapat mampu untuk memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Dan dari segi laporan Saudara Jamil tadi, saya melihat terdapat peningkatan di 5 buah negeri dan susut juga di 5 buah negeri, saudara. Sementara Johor kekal 12 jangkitan seperti kemarin, begitu juga Negeri Sembilan 5 jangkitan seperti kemarin, dan Labuan 1 jangkitan. Agak mengembirakan kita apabila Perlis dan Terengganu masih lagi mencatatkan sifar tiada jangkitan COVID-19 di Perlis dan di Terengganu, saudara. Apa khabar Puan Norma Abdullah? Ya, saudara. Dan saya melihat Selangor cuma jangkitannya 59. Artinya tak ada negeri yang ada jangkitan mengatasi angka 100. Alhamdulillah. Berusahalah kita, saudara. Sebab itu dalam musim-musim hujan begini, waktu tu banjir begini, kita harus berusaha untuk memutuskan jaringan. Kalau boleh, tak perlu nak main-main air aja, banjir apa semua. Saudara, KFS, betul ke ada offer GPS sebagai PM kalau keluar dari kerajaan perpaduan? Saya tak dengar pun. Sekejap lagi saya cuba nak jelaskan. Saya melihat sebenarnya itu, saudara, KFS, benda ni diada-adakan untuk mengadu domba. Cerita saya kecewa lah di saat kerajaan yang terbentuk hari ini mahu menangani kehidupan rakyat, tapi dikocakkan. Bila suasana politik yang dilihat tidak stabil, pelabur tak datang. Itu cerita dia, saudara. Saya tak tahulah apakah mereka jujur untuk memberi laporan, apakah mereka jujur untuk menangani politik semasa kita, saudara. Saya, kita teruskan pencerahan saya kepada teman-teman yang punya produk. Kena usaha juga, saudara. Ekonomi yang tak menentu begini, berniagalah, saudara. Terima kasih Saudara Jamsari. Dan bagi teman-teman yang mempunyai produk, bolehlah hubungi Saudara Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kita dah dekat nak puasa ni, bolehlah berniaga, saudara. Hubungi Al-Azhar untuk saya mewawarkan produk anda. Sebab Al-Azhar masih terus memasarkan produk Setangi Al-Bakurnya dan juga minyak wangi, saudara. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa produk yang dihasilkan oleh Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Saudara, sedap. Kalau teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, saudara, saya tetap mewawarkan. Ini produk, cuma saya tak dapat makan lah. Dah masuk hari 2 hari tak dapat makan. Gigi sakit nak makan macam mana? Sebab dia tidak sesuai lah untuk makan yang sakit gigi. Tak payah nak order, saudara. Tapi kalau anda sehat apa semua, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara, sebab dia pedas. Rangup. Yang rangup tu tak boleh saya nak makan. Sebab saya gigi saya tak berapa sihat lagi. Dan harga rasanya manis. Harganya pun mampu milik, saudara. Tak mahal mana. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah cerita, saudara. Kita bercakap tentang e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, bolehlah hubungi Al-Azhar ataupun Siti Farehah, saudara. Apa khabar Jimmy Tan, Saudara Yat Fadil, Saudara Msari, Saudara Nurul Zaidah. Begitu juga Saudara Abdul Rahman Baba, selamat malam. Puan Halimah Hashim.
Saudara Abdul Aziz, Abdul Rahman. Abdul Rahman dia kata okey ke gigi tu boleh bertahan je lah saudara. Makan painkiller ni adalah sikit, tapi mata kelabu lah sikit lah saudara Richard Bakri. Puan Intan Zalida, terima kasih. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara, sebab tu saya katakan kita sakit macam mana pun, kalau boleh kita saling berpesan-pesan, mengingatkan teman-teman dalam segmen naluri kehidupan. Kerana saudara, baginda Rasulullah SAW memerintahkan umatnya supaya kita harus bersikap jujur, menepati janji, iaitu al-wafa. Kemudian menghilangkan sifat berkhianat dan menipu. Itu pesan baginda Rasulullah. Kerana Allah juga memerintahkan hal ini dalam banyak ayat. Supaya kita harus menepati janji. Kerana itu adalah sebahagian daripada ketakwaan. Dan Allah amat mencintai orang-orang yang bertakwa, saudara. Sakit macam mana pun tak apalah, saudara. Laluilah, jangan berkeluh kesah. Kerana setiap itu adalah dugaan daripada ilahi, saudara. Al-wafa adalah melakukan kewajipan dalam perkara yang menjaga dan menunaikan janji. Baik janji sebut tertulis secara rasmi maupun hanya berupa ucapan yang disepakati. Saya berjanji dengan anda, saya akan berusaha untuk memberi pencerahan. Selagi badan saya sihat, saya harus melaksanakannya, saudara. Kerana Allah SWT memuliakan, saudara, sifat al-wafa ini dengan cara membanggakan kepada manusia seperti yang terdapat dalam potongan ayat yang bererti, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Jadi hal ini tidak lain menunjukkan akan nilai dan kedudukan akhlak menepati janji di sisi Allah SWT. Jadi kalau saudara, kalau kita berjanji, kita mesti menepati. Orang yang mungkir janji adalah sebahagian daripada sifat-sifat orang yang munafik, saudara. Allah SWT telah memuliakan orang-orang yang memiliki sifat yang selalu menepati janji dengan menjanjikan mereka kebaikan atau pahala. Bahkan, saudara, Allah SWT menjadikan sifat menepati janji itu sebagai salah satu medium yang dapat digunakan untuk meraih apa yang telah dijanjikannya kepada mereka, saudara. Saudara, jangan lupa kalau anda berjanji, sebab itu dah ada lagu pun, jangan suka berjanji. Sakit-sakit ni saudara teringat juga lagu jangan suka berjanji kalau tidak ditepati. Saudara Madam K, dia kata, saya sakit gigi makan bubur. Tak boleh, saudara. Bila nak buka mulut tu, nak buka mulut besar tak boleh sebab rahang. Bila dekat gaham, ni gigi gaham ni, dia punya nerve, saudara. Jadi bila nak buka mulut besar tak boleh. Terima kasih. Saudara Jamsari katanya UMNO adalah wadah perjuangan bangsa Melayu Islam di Malaysia. Saudara Jaka Linglong dari Pulau Pinang, Saudara Nur Zaidi, Puan Rubiah Husin. Salam satu Malaysia. Baik saudara, usai pencerahan naluri kehidupan, kita masuk segmen Mutiara Kata. Pendek tetapi begitu bermakna. Ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Saudara, atuk dia belum sembuh lagi, saudara. Jadi tak boleh nak membalun kuat-kuat. Bolehlah sikit-sikit. Sindir menyindir je lah dapat, saudara. Kerana apa? Menurut Tan Sri Osu Sukam, apabila engkau membuka aib teman-temanmu, ingatlah tentang aibmu sendiri. Ini kata Mutiara, kiriman Tan Sri Osu. Dan kalau bolehnya janganlah kita membuka aib orang. Saudara, kerana apabila kita membuka aib, lebih-lebih lagi teman-teman kita, ingatlah tentang aib dirimu sendiri. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman Mutiara Kata yang bagi saya cukup mulia. Dan kita harus mengingatkan, saling ingat mengingati. Saya mengingati pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara boleh muflis kalau dibelanjakan sesuka hati. Itu keadaan, saudara. Dan hari ini, masuk hari yang ke-88. Orang kata 100 hari, saya kata belum lagi. Hari yang ke-88 tertubuhnya Kerajaan Perpaduan. Dia bukan hari yang ke-100 Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, tidak. Dia seorang-seorang, dia tak boleh nak buat keputusan. Dia kena ada barisan kabinetnya. Jadi, hari ini adalah hari yang ke-88 tertubuhnya Kabinet Kerajaan Perpaduan di Anjung Kuasa di Seri Perdana yang berjanji dan berhasrat
mahu menangani derita rakyat. Bukan derita orang sakit gigi, saudara ya. Derita rakyat, saudara. Dan kita mengharapkan agar bila sampai ke satu hari, kalaupun tidak dapat terlaksana sepenuhnya, dapat kalah juga yang mana yang termampu. Kita tahu sebab saya dah bagi tahu saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti. Jauh sekali mempunyai lampu ajaib. Lim Salabin terus jadi tak mahu begitu saudara. Sebab beliau mewarisi, inherit, iaitu hutang yang diganda-gandakan. Sebelum UMNO tewas dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, hutang negara cuma 668 bilion. Tapi selepas hadirnya Dr. Mahathir, hadir Taslim Mahmudin dengan Datuk Ismail Sabri di anjung kuasa, hutang negara mencecah sampai 1.5 triliun saudara. Itu yang membimbangkan kita. Dan inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili ataupun mewarisi hutang yang sebegitu banyak. Jadi jangan nak marah kalau sesuatu yang dijanjikan tak dapat dilaksanakan sepenuhnya saudara. Terima kasih saudara The Boss, dia kata I'm at London. Bagaimana di London sekarang ni? Sejuk dah. Pukul berapa jam di London sekarang ni saudara? I'm The Boss. Nak tahu juga. Saudara Syira. Dan saudara, kita tinggal 19 hari lagi. Tak lama dah menanti lembayan Ramadan. Tinggal 19 hari saudara. Dekat lebih 2 minggu je. Tak sampai pun 3 minggu saudara. Jadi bersama-samalah kita berdoa agar Allah SWT memanjangkan usia kita, memberikan kita kesempatan untuk melewati ataupun menikmati musim Ramadan yang akan menjelang tiba saudara. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Nampak gayanya Pak Nazil lebih bersemangat, berkarya. Mudah-mudahan Pak Nazil sihat. Saya sakit gigi, saya minta maaf Pak Nazil kalau bacaan saya tak betul. Mungkin ada ayat-ayat yang tak betul tu, itu minta maaf Pak Nazil ya. Kalau rimanya ataupun cara saya mendeklamasikan pantun Pak Nazil, sebab dalam keadaan sakit gigi ni dia tak boleh nak melakukannya dengan terbaik sebaik mungkin. Kata Pak Nazil, beli lemang roti perata, cucur badak, pisang salai. Tahu memang rakyat derita. Jangan bertindak halai balai. Ini keadaannya. Jangan bertindak yang bukan-bukan lah. Itu kata Pak Nazil. Dah tahu rakyat derita. Tambahnya, sarang tebuan di dahan jati tidak berani hendak menarik. Tanpa tujuan setulus hati, menjanjikan madani menjadi retorik. Kalau kita tak ikhlas, kalau kita betul-betul ikhlas nak menjadikan madani ini benar-benar satu kepimpinan, satu budaya baru, sama ada dari aspek kewangan, aspek ekonomi, budaya kehidupan sebagainya. Kalau kita hanya sekadar menjanjikannya saja, tak akan menjadi hanya sekadar retorik saja. Itu teguran daripada Pak Nazil. Saya harap pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana dapat menghayatinya. Saudara Jamsari, sayum filari wala fis samahi wa huwa samiul ali wa ma samiul azim. Apa tu saudara? Untuk buat sakit kot. Sayum fil radi wala fi samahi wa huwa samiul azim. Mudah-mudahan itu. Saudara Munsyarif, malam ini ada konsert Blackpink. Boleh hilang sakit gusi. Saudara. Dengar muzik, kalau kata Blackpink ke konsert begitu, dengar dia punya bass dengan muzik tu, lagilah menjerit kepala kita, saudara. Terima kasih, saudara. Yang concern. Saudara Firdaus, dia kata tumbuk bawang putih. Letak kat lubang yang sakit. Dah tak ada lubang lah. Nak letak kat mana? Dia tak ada gigi sebab saya cerita pun orang tak percaya. Sebab 3 hari lepas saya cabut, bukan sebatang, saudara. 3 batang terus. Dia gigi pula gigi gaham bahagian atas. Dia bahagian atas dia ada nerve sampai ke mata kita. Itu keadaannya saudara. Sebab itu dia sakit. Dia mula-mula okey. Bila ubat kebas tu ada. Bila ubat kebas tu tak ada, berdenyut-denyut dah jadinya. Itu keadaan saudara. Baik saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya ingin mengingatkan anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak mampu untuk memantau ataupun melihat tulisan-tulisan yang anda lakukan.
Cuma harapan saya jangan kita menyanggah ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ikutlah peraturan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi agar kita menjadi warga cinta damai. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Ada pun sikit-sikit berita-berita terbaru, matlamatnya adalah untuk memberi informasi kepada warga kita, saudara. Tak lebih daripada itu. Dan seandainya saya memberi komen, maka kita mesti memegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah, saudara. Ingat, saudara, kalau saudara nak menulis dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis. Sama ada saudara nak berbual dengan teman-teman, saya izinkan, tak ada masalah. Tapi gunakanlah bahasa yang baik, saudara. Kerana ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Warga cinta damai, saudara. Terima kasih, saudara Jamsari, suruh saya amalkan. Bismillah, saudara. Saudara Fazilah Abdul, Abah tu, saya rasa beginilah, saudara. Saya tak suka untuk menuduh yang bukan-bukan sampailah pihak berwajib menjelaskan. Bagaimana sehari ini, saudara, kita dapat tahu Bendahari Parti PBM, saya tak mau menjelaskan lebih sebab dia pula telah dibebaskan dengan ikatan jamin dari SPRM. Kita tunggulah. Jangan dia dibebaskan ikatan jamin, akan adalah hari perbicaraan. Tak payah kita nak mengatasi mereka. Sebab itu, saudara, saya selalu mengatakan, jangan kita mengatasi undang-undang mahupun mendahului pihak berwajib. Itu yang paling penting, saudara. Sebab itu saya tadi tengok cerita Datuk Najib, Datuk Zahid Hamidi, Tan Sri Muhyiddin, cerita ramailah pemimpin-pemimpin kita. Kita jangan mendahului mereka. Biarlah ini undang-undang yang menentukan. Kita bukan pakar undang-undang, saudara. Saudara, saya nampak hari ini cuaca nampaknya bertambah buruk sebenarnya. Kerana di Johor keadaan banjir di beberapa negeri dan juga di beberapa negeri bertambah buruk setakat jam 10 malam semalam, saudara. Apabila jumlah PPS, mereka yang tempatkan di PPS meningkat pada 38,120 orang. Tapi laporan jam 8 malam tadi, saudara, dah mencapai pada 40,000. Kerana daripada laporan portal info bencana, jumlah membabitkan 34,849 mangsa di Johor, 2,186 di Pahang, 867 di Negeri Sembilan, 204 di Melaka dan 14 di Sarawak, saudara. Dan Johor merupakan jumlah yang tertinggi. Agak membimbangkan kita, saudara. Menurut Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Johor, 3 APS di Kulai, itu Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Oil Palm, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bukit Batu dan Dewan Raya Kampung Murni, bagaimanapun malam tadi ditutup, tapi katanya terpaksa dibuka semula. Menurut jawatankuasa itu, Segamat, saya melihat bahawa Segamat kekal daerah yang paling teruk terjejas dengan 12,250 orang daripada 3,545 keluarga. Begitu juga di Batu Pahat, 6,502 dari 1,907 keluarga yang terlibat dalam bencana banjir. Keluang, 5,294 mangsa daripada 1,539 keluarga. Kota Tinggi, 3,309 daripada 897 bangsa. Turut terjejas di Muar, saudara, tinggi rupanya Muar, 3,127 orang daripada 919 keluarga. Di Tangkak, Johor, 2,239 dari 624 keluarga. Di Johor Bahru, 987 daripada 306 keluarga. Di Mersing, 780 daripada 231. Dan di Pontian, 361 orang dari 90 buah keluarga, saudara. Jadi sebanyak 18 sungai di Segamat, di Muar, Tangkak, Batu Pahat, Keluang dan Kota Tinggi dikabarkan melepasi paras bahaya. Ia termasuklah Sungai Muar di Lubuk Kepung, saudara, yang merekodkan bacaan 20.9 meter. Dan Sungai Batu Pahat di Empangan Bekuk, 20.15 meter. Di Melaka, jumlah banjir terus meningkat kepada 204 daripada 50 keluarga setakat 8 malam tadi, berbanding 162. Saudara, pusat-pusat yang ditempatkan PPS Sekolah Kebangsaan Johong, PPS Seri mendapat
dan PPS Parit Pengulu serta PPS Parit Gantung di Melaka, saudara. Setakat ini 18 mangsa daripada 4 keluarga ditempatkan di sekolah Chung katanya. Selain itu jumlah mangsa banjir di Alor Gajah kekal 12 orang. Saudara, itu keadaannya saya lihat jumlah mangsa banjir di Sarawak nampak gayanya menurun kepada 14 orang. Ini saya lihat saudara bagaimana setakat pukul 8.30 malam tadi Bernama menghantar kiriman bahawa 40,854 mangsa banjir di 6 negeri ditempatkan di PPS. Artinya masih meningkat lagi saudara. Kata Bernama, mangsa banjir di beberapa negeri terus meningkat setakat petang ini dengan lebih 40,854 ditempatkan di pusat pemindahan. Artinya 40,000 yang lebih yang dipaksa pindah dari rumah mereka sebab kawasan berbahaya. Di Pahang, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Negeri melaporkan jumlah mangsa banjir terus meningkat dengan 2,388 orang di 21 PPS. Rompin terus merekodkan jumlah mangsa paling tinggi iaitu 1,912, manakala Termeluh 302 orang, Pekan 106 orang, Jerantut 10 orang, Maran dan Bera masing-masing 29 orang. Itu di Pahang, saudara. Di Melaka, jumlah mangsa meningkat kepada 380 orang. Namun keluarga terlibat kekal 97 keluarga, saudara. Berbanding 379 orang petang pagi tadi. Sementara di Johor lah, saudara. Mangsa banjir memang dilihat menurun sedikit kepada 37,258 orang. Berbanding 37,322. Susutnya tak banyak mana pun. Bagaimanapun, Segamat kekal lah daerah yang paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa 12,900 orang. Tinggi, saudara. Ni laporan terbaru terkini. Di Batu Pahat 7,800, di Keluang 5,285, di Kota Tinggi 3,283, di Muar 3,278, dan di Tangkak 2,661. Turut terjejas di Johor Bahru 699, dan Mersing 964, Pontian 350 orang. Saya di Negeri Sembilan katanya portal bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan jumlah mangsa banjir negeri ini menurun sedikit kepada 711 daripada 191 keluarga. Saudara, di Selangor, Selangor juga ada banjir, saudara. Jumlah mangsa banjir mencatatkan sedikit penurunan kepada 103 orang. Saudara, sementara itu Sarawak, jumlah mangsa banjir masih kekal 14. Menurut laporan MET Malaysia, Jabatan Kaji Cuaca, bacaan hujan yang direkodkan di stesen air panas Segamat di Johor dalam tempoh bermulanya sejak Selasa lalu hingga semalam sahaja sebanyak 731 mm. Ia merupakan yang tertinggi pernah dicerap jika dibandingkan dengan rekod hujan bulanan pada Disember 1991. Sahaja, dan bacaan direkodkan pada Disember 1991 sebanyak 621 mm. Manakala pada Disember 2006, 599. Tetapi pada Selasa lepas, 731. Ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1991. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengaliran dan Saliran, Datuk Dr. Mat Nasir Mat Noh, bacaan itu juga melebihi purata hujan bulanan jangka panjang bagi bulan Mac untuk Johor, iaitu 195 mm. Dan episod inilah menyebabkan semua daerah di Johor terjejas banjir yang membabitkan 105 lokasi setakat semalam dengan kediaman banjir bagi kawasan yang terlibat antara 1 hingga ke 3 meter katanya dalam kenyataan ini. Dia menurut Mak Nasir, stesen hujan di Empangan Bekuk, Segamat mencatatkan bacaan kumulatif 322 mm. Taburan hujan yang tinggi ini menyebabkan pelepasan air terpaksa dilakukan bermula pada 28 Februari. Hingga kini dengan kawasan yang terkesan ialah Pekan Yomping, Ladang Caah, Jalan Yomping, Segamat, berhampiran Kampung Ngamarto, Kampung Haji Kamisan dan kawasan Sungai Temahil. Itu keadaan saudara Johor. Jadi artinya untuk banjir kali ini Johor mencatatkan, saudara, kerana berdasarkan analisa model-model cuaca lururan monsun
Ini juga saudara harus ingat ya, bahawa Met juga mengeluarkan amaran. Kerana berdasarkan analisa model-model cuaca, luruan monsun dijangka berlaku sehingga 6 dan 7 bulan Mac nanti, saudara. Keadaan ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di kawasan timur dan selatan Semenanjung, serta barat dan tengah Sarawak. Amaran hujan berterusan melibatkan negeri berkaitan berkuat kuasa sehingga 5 bulan. Jadi di timur tu termasuklah di Pahang, juga saudara mungkin di Kelantan atau Terengganu, dan di selatan itulah Johor, saudara. Dan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Laut Cina Selatan berkuat kuasa sehingga 6 hari bulan. Kenaikan paras air laut juga dijangka di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur sehingga 6 hari bulan, saudara. Oleh itu, orang awam dinasihatlah, kalau nak tahu kedudukan banjir dan sebagainya, sila layari www.met.gov.my untuk mengetahui banjir, saudara. Saya kira cukuplah saya melaporkan kedudukan banjir seluruh negara, saudara. Malahan dalam media sosial pun ada juga. Saya cuma menjelaskan untuk lebih terang lagi yang terkini sehingga jam 8.30 malam tadi, saudara. Dan kita semalam, saudara, semalam hari Jumaat, saya tak sempat nak melaporkan. Itulah, bila gigi sakit, kadang-kadang dia tunggang langgang sedikit. Kerana semalam saya melihat kedudukan ringgit Malaysia masih susut berbanding dengan dolar Amerika, saudara. Kerana sentimen pasaran tempatan nampak lemah berikutan pendirian agresif Reserve Persekutuan di Amerika, Fed Amerika, dia masih begitu agresif untuk menaikkan nilai dolar mereka. Jadi sehingga 6 petang semalam, ringgit jatuh kepada RM4.47 untuk $1 Amerika. Dia dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula jadi Perdana Menteri, dia susut dan dia kukuh pada RM4.20 untuk $1. Tapi sekarang ni RM47.6. Jadi lebih kurang 48 sen. RM4.48 bagi $1. Tinggi, saudara. Lebih kurang 20 sen. 20 sen, 30 sen pun kira dah berbilion dah tu, saudara. Dan bagaimanapun, data-data saya nampak unit tempatan terus merosot. Berbanding dengan yen Jepun pun kita merosot kepada 32877 daripada 3277 semalam. Dan menurun berbanding pound Britain kepada 536. Saya geleng kepala lah. Teman kita kat London tu sekarang ni berhati-hati juga, saya. Sebab nampak gayanya pound sterling mengukuh kepada RM5.36 bagi 1 pound sterling. Bagaimanapun dengan euro, nampak gayanya ada mengukuh sedikit daripada RM4.74 bagi 1 euro, $1 euro. Itu kedudukan, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, semua teman-teman berhati-hatilah. Sebab kedudukan ekonomi kita juga masih tak menentu. Saudara Jelani, dia kata, adakah mungkin Tuhan mula bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa? Itu yang selalu saya katakan, saudara. Saudara alias suara sangkut-sangkut. Saya minta maaf, saudara, kalau sangkut saya tak tahu sebab mungkin musim hujan. Kalau musim hujan, saudara Mak Semana, ya, dia selalu gangguan lah pada internet sebagainya. Saudara Long, kalau saya orang senang tak minta bantuan kerajaan, betul. Saya faham. Saya amat memahami, sebab itu saya saban malam minta supaya teman-teman yang berada di anjung kuasa, khususnya yang berada di anjung penguasaan kumpulan Wan Sembilan Pekerja, menimbangkan. Ini masalahnya. Sekarang banyak yang susah sekarang ni, saya. Saya sebenarnya nak mengulas juga tentang bajet ni, tapi saya rasa mungkin besok lah, malam besok saya akan mengulas bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Tapi bagaimanapun, saya agak gembira apabila Timbalan Menteri Pertahanan, iaitu Datuk Azli Zahari, dia mengumumkan bahawa sejumlah 15,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia akan mendapat bantuan BSS. Saudara, kerana sebelum ini cuma 9,000 orang saja, tapi dinaikkan jumlahnya kepada 15,000 orang dengan peruntukan berjumlah 54 juta ringgit untuk warga Angkatan Tentera yang pencen atau yang telah bersara.
Jadi menurut Timbalan Menteri Pertahanan katanya walaupun tiada kenaikan bantuan bulanan, kementeriannya memutuskan menambah bilangan penerima bagi memastikan mereka yang layak dapat menikmati manfaat tersebut. Sekarang ni Kementerian Pertahanan membayar lebih kurang 300 sebulan. Jadi untuk setahun 300 sebulan. Jadi untuk setahun sekitar 3,600. Dan bagi yang tidak dapat pencen ataupun bantuan 300 sebulan. Ini dapat meringankan beban mereka. Jadi sekarang ni ada 15,000 lah. Mudah-mudahan adalah sedikit kelegaan. Saya tak nampak dengan RM300, RM350, saya tak dapat menyelesaikan masalah, saudara. Saya cakap terus terang, tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana takkanlah nilai wang kalau RM300 dapat beli apa apabila harga barang di pasaran masih terus meningkat kekal tinggi. Ini yang sepatutnya pimpinan. Saya kadang-kadang bila saya cakap begini, orang kata saya bergaduh dengan menteri. Saya tak nak bergaduh dengan menteri. Saudara Datuk Saudara Rafizi Ramli. So carilah formula untuk bagaimana untuk menangani krisis makanan yang kita alami. Dan di samping kita bercakap soal ini kedai yang menjual ini sajian makanan rahmah, kenalah dipikirkan juga bagaimana untuk mengurangkan. Tak ada artinya kalau harga barang terus tinggi, akhirnya tuan punya kedai yang berhasrat untuk menjual makanan rahmah pun tak boleh bertahan. Bagaimana kenyataan Datuk Amir, itu Toke Maidin, dia kata dia pun paling lama boleh bertahan 3 bulan saja kalau harga barang berterusan. Ya saudara. Jadi saya mengharapkan semoga, saya setuju dengan pandangan Mak Sepana. Dia mengharapkan semoga ada sinar untuk rakyat dengan negara, dengan kerajaan perpaduan. Kita mengharapkan begitu. Sebab itu saya terkesan dan marah kalau ada orang sekarang ni cuba untuk menggagalkan kerajaan perpaduan. Ini tak berhenti-henti lagi. Saudara, bagi saya lah, kita tengoklah dulu apa yang sedang disantuni oleh Yang Amat Perdana Menteri dan pimpinannya. Lihat sendiri bagaimana beliau waktu mula je banjir di Johor, Datuk Seri Zahid Hamidi terus bekerja ke Johor dan meluluskan peruntukan 10 juta untuk warga yang terkesan. Dan hari ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan 50 juta untuk peruntukan bangsa-bangsa banjir. Ini dalam keadaan negara yang tak berapa nak ada duit. Saya nak bagi tahu saudara, negara kita bukan ada duit sangat, sekarang kita berhutang. Bayangkanlah saudara, katalah kita ni hidup kita berhutang. Takkan kita boleh belanja besar? Itu keadaannya. Yang rugi tak usah cerita lah. Cuma kita rasa lega apabila kaya dikabarkan bahawa pengeluar kereta elektrik Tesla. Itu menurut kenyataan Menteri Perdagangan Luar Negeri MITI Tengku Zafrul. Dia kata Tesla akan membuka sebuah pejabat bagi mengembangkan operasinya di Malaysia tidak berapa lama lagi. Langkah itu adalah susunan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi Tesla mengimport bateri kenderaan elektrik ke negara ini. Saudara, itu keadaannya. Kalau begitulah Tesla sudah mula melabur, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan adalah sedikit demi sedikit. Saudara, Mon Syarim, kuah oren juga sedap. Tak usah kita sindir, saudara. Itu esko kerajaan Negeri Terengganu, biarlah dengan cara dia. Semalam saya dah bagi tahu, saudara, tak baik. Tak baik kita seolah-olah tidak bersyukur dengan makanan yang kita alami. Sama ada dia nak bertujuan untuk memperkecil, kan nak menyindir. Kan bagi saya, janganlah kita mensia-siakan makanan yang ada. Kita ni juga, saudara, negara kita ni mengalami keadaan begini kerana rakyat kita, mungkin kita bila datang bulan puasa, kita membazirkan terlalu banyak makanan. Malahan kalau saudara pergi ke kedai-kedai, kalau tahu dari hotel-hotel yang menyediakan makanan buffet dan sebagainya, ambil sebegitu banyak tapi tak habis. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang membazir, tidak disukai oleh Allah SWT. Mungkin juga sebab itu jugalah kita mula mengalami masalah-masalah ekonomi, saudara. Sekarang ni memang saya nak bercakap soal, saya memang nak bercakap kenapa parti alternatif, parti pembangkang tidak mewujudkan bajet alternatif, semua tunggu besok lah, saudara. Cuma hari ini saya bila dalam keadaan sakit-sakit gigi ni menyerap juga darah saya, saudara. Bila saya buat kenyataan, bila membaca kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir, tak berhenti lagi. Tun, sudah-sudahlah Tun.
Janganlah bagi rakyat marah. Tun duduk santun ni. Anak cucu di rumah. Usia kita bukan lama lagi. Apa yang nak berlaku tu, biarlah kepimpinan yang ada hari ini menangani. Sebab Tun Dr. Mahathir dia kata, dia merasa khawatir Malaysia akan menjadi seperti Singapura selepas pilihan raya umum ke-17. Data yang mana Tun nak pakai? Yang merosakkan politik negara kita ni Tun sendiri. Dah elok-elok dah Tun serahkan kuasa pada Pak Lah. Sepatutnya zaman Pak Lah dulu tu sama-sama kita menyantuni. Memanglah kita tahulah bila tahun kedua tu datang budak macam Khairi Jamaluddin. Betul Tun marah dengan Khairi ke? Ataupun seangkatannya budak tingkat 4 tu. Okey, tak ada masalah. Tapi janganlah nak dihancurkan. Kemudian bila sampai Tun pun keluar daripada UMNO. Lepas tu, bila Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, Tun masuk balik. Tiba-tiba bergaduh pula dengan Seri Najib. Sehingga kan Tun mewujudkan parti baru. Tak habis-habis. Kemudian ada pilihan raya. Tun bermasalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi cara Tun menyindir tu saya faham. Kerana konon-kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni favor kepada pimpinan bukan Melayu. Ini cara Tun bercakap tu memanglah secara sinis. Kita faham apa yang Tun cakap, saya faham. Sebab saya mengalami ataupun berada dalam politik sezaman waktu Tun berkuasa penuh dulu. Saudara. Dia bila Tun mengumpulkan, saya tengok dalam pertemuan itu adanya Mak Lampir, adanya Tan Sri Noh Omar dan pimpinan parti parti yang dipimpin oleh Datuk Ibrahim Ali, Parti Pejuang. Tun sebagai bekas Parti Pejuang. Tun sudah menyertai parti apa? Apa nama parti Tun? Parti Putra. Jadi kalau begitu Tun, sudahlah. Saya haraplah, saya dah sakit gigi pun nak tegur Tun. Cukup-cukuplah Tun. Tak baik untuk merosakkan ini. Sebab sekarang ni, orang dah mula melihat bahawa UMNO tu mampu untuk memimpin. Jangan dihancurkan lagi. Ini Tun tak boleh nak nafikan. Sebab sekarang ni, lihatlah macam musim pemilihan UMNO sekarang, saudara. Banyak cawangan-cawangan. Tak ada satu cawangan pun yang ditutup. Berbeza dengan Parti Pejuang. Berbeza dengan parti-parti yang lain. Tidak ada satu cawangan UMNO pun yang ditutup. Memanglah kita dengar cerita orang kata orang ni keluar. Tapi di mana? Malahan yang menawarkan diri untuk bertanding pelbagai jawatan di peringkat cawangan dan bahagian mencapai angka 11,000. Itu realiti. Kita bukan nak cakap bohong, bukan nak kawasan mangkari, saudara. Dan saya melihat pemilihan kali ini begitu semarak lah. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengingatkan agar pimpinan UMNO supaya perlu akur dan patuh atas semua keputusan Majlis Tinggi dan keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO. Jadi dia kata kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbahas, tapi jangan sampai merosakkan parti. Itu harapan Presiden UMNO. Jangan sampai kita mengucapkan akhirnya UMNO ini dilihat hodoh sehodoh-hodohnya. Sebab itu dia kata dia untuk meraihkan perbezaan tak ada masalah. Jadi dalam beberapa banyak hal katanya Majlis Kerja Tinggi yang dipengusikan oleh Sri Zahid Hamidi, dia kata beliau sentiasa memberi peluang pada semua bercakap. Nak kata apa pun katalah. Saya selalu menegur Presiden, kadang-kadang dia sampai ada kalanya dia lihat seolah-olah lembik ataupun kuat berlapang dada. Bagi saya, jadi kalau begitu pun kan apakah itu salah juga. Sebab dia kadang-kadang kita tak lihat sebagai firm. Tapi itu keadaannya. Tiba-tiba macam sekarang ni saudara. Di saat-saat UMNO sedang semarak mengadakan pemilihan. Ya, tak lama lagi, 11 hari bulan. 11 hari bulan akan ada pemilihan di peringkat pemuda, puteri dan wanita. Semua bahagian dan esku-esku dah memilih ketua-ketua mereka. Dan pada hari berikutnya, 26 hari bulan, seminggu lepas itu, peringkat bahagian mengadakan pemilihan termasuklah pimpinan tertinggi peringkat nasional.
Cuma saya hairan bagaimana kita mendapat laporan apabila ada tersiar dalam media sosial Suara TV. Saya tak tahu siapa miliknya. Saya melihat laporan ini seolah-olah mahu mencemperakan keadaan. Memanglah kadang-kadang kita rasalah ada pihak-pihak portal-portal news ni berpihak pada orang-orang tertentu. Saudara. Dan bagi saya, kalau begitu pun janganlah sampai bila dia mengatakan bahawa Ibu Pejabat UMNO dikatakan telah menerima surat dari Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung usul tambahan Perhimpunan Agama UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Katanya ROS tak setuju. Saya kata dari mana punca dapat? Sedangkan usaha pun tidak bawa kenyataan. Presiden pun tak bawa kenyataan. Jadi kadang-kadang kita melontarkan satu cerita yang hanya berdasar kepada mengikut sumber. Sumber mana? Itu keadaannya. Di saat-saat UMNO sedang rancak melaksanakan musim pemilihannya. Cuma yang tak dipertandingkan jawatan Presiden dengan Timbalan Presiden. Itu pun bukan kehendak Presiden. Itu kehendak perwakilan. Dan sebab itu saya tiba-tiba saya tengok, pada 28 Februari, nampaklah sedikit saudara. Kenyataan daripada media sosial itu hari ini. Tapi jangan lupa saudara, pada 28 Februari, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menggesa kepada pendaftar pertubuhan membuat keputusan segera berhubung usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden yang dikatakan tidak dipertandingkan dalam pemilihan kali ini. Dia mengatakan tidak berperlembagaan. Jadi saya haraplah, sebab itu saya katakan, saya nak bedal pun sangat saya sakit gigi, tapi beliau dah pernah jadi Perdana Menteri, sudahlah. Jangan, apa nak lagi? Big Brother Saudara Ismail Sabri, anda dah jadi Perdana Menteri. Dah duduk sekarang ni senang lenang lah. Berbeza dengan kami peringkat ahli akar umbi. Tak dapat apa pun. Dalam ekonomi yang begini teruk, saudara, kami sukar. Tapi anda sebagai mantan Perdana Menteri dapat pencen, dapat bodyguard, dapat pejabat percuma, dapat kenderaan percuma. Nak apa lagi? Biarlah pimpinan yang ada sekarang ni menangani permasalahan yang kita alami. Apakah saudara nak masuk balik dalam UMNO? Nak masuk balik jadi Perdana Menteri? Satu benda yang terlalu sukar. Sebab itu saya melihat ada orang mengatakan, sebab ini Datuk Ismail Sabri dia kata ROS kenalah mempercepatkan keputusannya. Dan hari ini keluar pula dalam media sosial mengatakan ROS tak setuju bahawa pendaftaran bahawa jawatan Presiden Timbalan Presiden tidak pertandingkan kerana tak sesuai ataupun usul itu bercanggah katanya. Saya pun tak fahamlah. Berapa ribu perwakilan yang buat keputusan. Jadi anda seolah-olah menafikan hak Perhimpunan Agama UMNO. Itu keadaan saudara. Saya nak cakap lebih nanti agak orang marah pada saya. Tapi itu keadaannya. Saya tak habis-habis nak berebut. Macam mana yang saya lihat sekarang ni. Tak habis-habis dengan cerita bahawa kerajaan akan tumbang. Ini mereka ada agendanya dalam pemilihan kali ini. Orang-orang yang dipasang untuk menjadi ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, naib presiden, majlis tertinggi. Kerana lain tak ada. Nak merangkap presiden supaya nak mengusir presiden dan timbalan presiden. Benar jugalah kata Datuk Lokman Adam tu. Bahawa ada agenda. Agenda setting nak merosakkan kerajaan. Berapa kali nak ada ubah perubahannya. Saya melihat kadang sekarang ni, kalau siapa pun jadi presiden UMNO, UMNO tetap begitu. Sedar diri UMNO ada 26 kursi saja, brother. Tak payah duk menyebuk lah. Usahakanlah untuk memperbaiki UMNO ni. Jangan ditunjuk lagi pada rakyat. Kita sama kita bertelagah. Cukup-cukuplah. Rakyat benci melihat pemimpin yang selama ni bertelagah kerana jawatan. Anda semua adalah merupakan orang yang menjadi punca kepada rakyat benci pada UMNO. Saya marah saya, walau sakit gigi ni geram juga. Tak habis-habis. Sudah-sudahlah sekarang ni musim pemilihan. Adakala pemilihan. Ini mesti begitu, mesti begini. Perhimpunan dah buat keputusan. Berapa ribu yang buat keputusan. Okeylah, Datuk Ismail Sabri tak setuju. Berapa ramai yang tak setuju pada hari perhimpunan hari itu.
Kenapa tak bangun cakap saya menentang, saya sebagai anak presiden? Bercakaplah. Depan perwakilan kamu tak nak bercakap. Belakang perwakilan, pupet. Geram betul lah saya. Saya geram saya. Bila keadaan sekarang ni orang tengah sibuk untuk meraihkan UMNO ni dan mula nak bangkit. Tiba-tiba kecoh begitu. Anda apa? Nak jadi Perdana Menteri lagi? You are the failed Prime Minister. Selama ni saya tak pernah marah begitu, saudara. Saya bila tengok keadaan gelagat begini, dah dapat, apa nak lagi? You jadi Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, pencen ada, dapat bulan-bulan, beribu-ribu, senang, lenang. Kami dapat apa? Kami warga UMNO. Bekerja bertukar lumus. What do we get? We got nothing lah. We got zero. Dengan harga keadaan yang sekarang begini, kehidupan rakyat begitu susah. Janganlah nak melontarkan perkataan yang bukan-bukan. Enough is enough. Saya dah katakan sudah. Tak sedar lagi. UMNO ni lah merusut di mata rakyat. Yang membuatkan UMNO ni jijik di mata rakyat adalah pemimpinnya. Saling berebut nak jawatan. Aku nak jadi presiden, aku nak jadi timbalan presiden, aku nak itu, aku nak ini. Melainkan semua nak jawatan. Bukan nak menangani UMNO itu. Perjuangan UMNO tak diteruskan. Berlumba-lumba nak jawatan kerana nak mengkayakan diri. Dah ada jawatan, boleh dapat jadi menteri. Dah ada jawatan, boleh kaya raya. Anda semua menggambarkan wajah-wajah yang jijik di mata rakyat. Saya nak cakap kadang terbuku di hati saya. Tapi bila saya tengok keadaan tiba-tiba, di saat UMNO nak mengadakan pemilihan. Walaupun saya sakit gigi, saya geram. Apa salahnya ahli-ahli peringkat akar umbi sekarang ni? Yang sedang menunggu tarikh 11 bulan. Pemuda nak bersidang. Tiba-tiba nak digambarkan seolah-olah tak jadilah. Apa tujuan anda? Nak memalukan orang? Katalah kalau betul lah, kalau benar lah. Tak boleh. Maka adakah perhimpunan semula? Tak sudah. Ini semua zaman Dr. Mahathir dululah. UMNO terbelah jadi dua. Akhirnya UMNO diharamkan. Adakah anda mau mengharamkan UMNO sekali lagi? Saudara Jamsari, betul. Suka bercakap belakang. Nampak sangat dia ni bercakap ni menentang. Saya selalu nak tentang pucuk pimpinan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kenapa dari awal tak cakap saya nak bertanding presiden? Saya mahu jawatan presiden ini ditandingi. Sebab saya adalah antara calon yang akan bertanding. Kenapa tak cakap? Be a gentleman lah. Jadi anak jantan. Bukan jadi pondan. Saya kalau saya nak berlawan, saya cakap terus terang. Saya kalau saya sokong orang tu, saya sokong. Saya tak gerti nak main-main belakang. Ini tidak. Kita tengoklah. Kadang begitu, kadang begini. Apa benda ni? Akhirnya orang tengok UMNO ni teruk. Anda semua adalah merupakan punca-punca rakyat menolak UMNO. Jangan kata anda hebat. Kalau anda hebat, poster digunakan seluruh negara. Rakyat tolak. Saya malas nak bercakap bila saya tengok ada kenyataan begitu. 28 hari bulan dia buat kenyataan. Minta ROS supaya bertegaslah. Berhubung keadaan begini. You kena ingat, you bukan Perdana Menteri lagi. Perdana Menteri sekarang Tuan Anwar Ibrahim. Menteri dalam negeri sekarang ni, Datuk Saifuddin Nasution. Apa ada masalahnya? 28 hari bulan dulu kamu bercakap. Hari ini keluar kenyataan dalam media sosial. Kononnya ROS nak dikocakkan suasana. Supaya rakyat, ahli-ahli akar umbi tertanya-tanya. Untuk apa? Apa tujuan? Anda dah buat keputusan, tak bertanding. Sudahlah. Tak ada masalah. Ini kalau bolehlah jawatan presiden dibenarkan, saya mungkin bertanding. Saya mungkin. Benda mungkin-mungkin ni. Dalam politik tak ada mungkin. There is no benda-benda yang sama-sama. Dalam politik, tidak ada apa. Dia mesti hitam dan putih. Yes or no. Kalau kamu berani nak lawan presiden. Isytiharkan. Itu keadaannya. Ataupun keluar parti, jadi Dr. Mahathir. Tak ada masalah. Saudara Jamsari memanglah terganggu sikit lah waktu saya nak marah menjerit ni. Sebab itu saudara, kita berhati-hati. Dalam keadaan sekarang ni, saya harap ahli-ahli UMNO, saya nak berterus terang, saya cakap terang, saya mengatakan sekarang ni, kita terdapat beberapa jawatan dalam UMNO, cuba ayah hayati. Kalau tanya dengan saya, daripada 8 orang yang menawarkan diri untuk bertanding nak presiden, saya yakin pada Datuk Seri Azalina Osman, saya yakin pada Datuk Seri Khalid Nordin, saya yakin kepada Datuk Warasidi, dan saya yakin pada Datuk Seri Johari Ghani.
pilihlah tuan antara mereka. Datuk Azalina nombor 1, Datuk Seri Johari nombor 3, Datuk Khalid Nordin nombor 7, dan Datuk Wan Rosidi nombor 5. Itulah. Bagi saya ini orang yang setia pada parti. Kemudian untuk calon-calon majlis tinggi, saya cakap terang saya, biarlah orang nak kata saya memihak apa semua, saya lihat satu persatu. Saya tak ada masalah macam Datuk Mat Alwi, calon nombor 1. Dia orang baik. Orang yang bercakap benar. Walaupun kadang-kadang pedas kenyataannya. Kalau kita dengar, orang lihat seolah dia ni bertentangan dengan Presiden. Tak ada, saya kata. Apa yang dia bercakap, benda yang benar, fakta. Saya suka orang macam ni, iaitu Datuk Alwi Cik Ahmad. Itu orang sesuai untuk jadi ahli majlis tinggi. Begitu juga dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, orang yang setia pada parti. Katalah apa pun, dia tetap setia. Datuk Ahmad Maslan, orang nombor 6. Dan Datuk Johan Aziz, daripada Kuala Langat. Begitu juga Datuk Lokman Adam. Apa orang tak maki dia tiap-tiap malam. Tapi dia istiqomah dalam perjuangannya. Datuk Lokman Adam nombor 14 dah. Termasuk juga Datuk Fuad Zakasi. Biarlah orang nak kata apa pun, dia terus mempertahankan penangan, pendiriannya, mempertahankan UMNO, mempertahankan mantan Presiden UMNO yang dilihat di Inaya. Datuk Fuad Zakasi nombor 16. Begitu juga mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Johari Baharom nombor 21. 24 adalah Setiausaha Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan orang yang paling kuat bercakap mempertahankan UMNO dari Johor, itu Datuk Ahmad Jazlan dari Kelantan. Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan, dia nombor 26. Saya dengar elok-elok kalau boleh catat dalam supaya nombor 31 Datuk Bermukhtar. Dan saya cukup suka ini nombor 33 gandingan 33, iaitu Datuk Zahidah Zariq Khan. Saya mengharapkan beliau mencapai kemenangan dalam majlis tinggi. Ini orang tak boleh dibeli. Kalau ada usaha-usaha untuk menjanamkan saudara Zari PM yang terbaik, Pak Long Mael pun tolak UMNO tinggallah yang ditolak oleh rakyat. Itu keadaannya saudara. Perdana Menteri terbaik, orang kata. Sekarang ni saya melihat kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia memang ada wibawanya macam Datuk Seri Najib. InsyaAllah, yakinlah. Balik lagi saudara. Dan Datuk Zahidah Zariq Khan nombor 33. Datuk Azian Osman dari Ipoh Barat nombor 35. Datuk Isham Jalil nombor 36. Ini satu lagi ni menteri yang dia sanggup untuk meletak jawatan. Kalau tak setuju, bila majlis tinggi memutuskan tak ada sokongan pada Datuk Nasimuddin, walaupun dia jadi jawatan menteri, dia sanggup meletak jawatan. Iaitu Datuk Samsul Anwar Nasarah. Dia nombor 38 saudara. Datuk Zaid Ibrahim, lawyer yang kembali masuk UMNO. Nombor 50, Datuk Seri Shaniza Syamsuddin. Kemudian siapa lagi? Nombor 65, Datuk Abdul Rahman Dahlan. Datuk Najmi Faiz daripada Terengganu. Nombor 67 dari Sabah, anak muda yang perlu diberi kesempatan, Datuk Muhammad Alamin. Datuk Amin Samuri dari Johor. Datuk Razlan Rafi, sisa politik pada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Datuk Nur Jazlan Muhammad. Ini memang orang pejuang saya nampak. Beliau nombor 77 dari Johor. Begitu juga speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Syakar Samsudin. Dia nombor 80. Kena ingat saudara, dia sanggup untuk tidak mempertahankan jawatan ketua bahagian. Bagi dia untuk mendidik muka-muka baru. Saudara. Kemudian nombor 83, Ketua UMNO Bagan Lipis, Datuk Abdul Rahman Muhammad. Kalaulah boleh dipertimbangkan, adik saya Datuk Rafiq Awang Kecik dan Datuk Suraya Yaakob. Ini aja bagi saya yang sesuai. Yang lain tu saya malas sebutlah. Nanti kalau sebut satu nanti orang marah. Saya biasa cakap terang. Orang nak kata saya kempen lah. Setiap malam saya akan ingatkan mereka. Cuma saya marahlah bila saat-saat begini. Tiba-tiba kata apakah tujuan mereka untuk mengharamkan ataupun membatalkan persidangan UMNO yang akan diadakan dalam waktu yang terdekat. Dah tinggal 2 minggu. Apakah ini bukan ambush? Apakah ini yang dikatakan bahawa kemungkinan kerajaan akan jatuh? Saya nak kata terang saudara, apa berlaku pun kerajaan perpaduan ini, tak saya cakap macam mana pun, di Sarawak saja sudah cukup untuk mereka bentuk kerajaan. Yang kita ni dalam UMNO ni yang gatal-gatal nak tunjuk bahawa kita hebat mana datangnya, betul. Kalau UMNO dengan parti Barisan Nasional dengan pimpinan Pakatan Harapan dah cukup untuk bentuk kerajaan, cukup the numbers 112. Tapi dengan adanya
parti-parti, ada ahli politik dari Sarawak itu mengukuhkan 148. Tak ada jalan lagi nak ditumbangkan. Tak usah cakap lah jadi kata nak tebuk atap dan sebagainya. Tak payah. Saya juga merasa bangga sebab saya dipahamkan. UMNO sekarang ni macam di Pulau Pinang. Saya nampak ada kebangkitan. Sebab dari segi pemilihan, 9 ketua bahagian di Pulau Pinang menang tak bertanding. Seramai 9 orang ketua UMNO bahagian Pulau Pinang berjaya mempertahankan jawatan masing-masing, menang tanpa bertanding dalam pemilihan kati. Mereka iaitu pengurusi Badan Perhubungan, Datuk Musa Syekh Fadil. Itu di bahagian Bukit Mertajam. Datuk Seri Rizal Marikan, Kuala Batas. Datuk Syekh Hussein, Bagan. Datuk Muhammad Zaidi Mat Said, Matang Pauh. 5 lagi, itu Datuk Ahmad Ismail, sahabat saya. Menjadi ketua UMNO bahagian Bukit Bendera. Itu juga Datuk Abdul Razak Abdul Rahman, bahagian Jelutong. Datuk Omar Fauza. Datuk Omar Fauza ni kawasan satu darjah dengan saya waktu belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Dia jadi ketua bahagian Bukit Gelugu. Datuk Mansur Musa, Bayan Baru, dan Datuk Jeffrey Salim di Tanjung. Jadi katanya 4 lagi bahagian itu Tasik Selugor, Batu Kawan, Nibung Tebal dan Balik Pulau. Ada pertandingan antara 2 hingga 3 penyuru. Seramai 10 orang termasuk ketua bahagian UMNO di 4 bahagian itu menawarkan diri bertanding. Tasik Gelugur menyaksikan ketua bahagian Datuk Muhammad Yusof Makno yang akan ditentang oleh timbalannya Datuk Ibrahim Romli dan bekas adun Permatang Berangan Saudara Omar Abdul Hamid. Di Batu Kawan, Datuk Muhammad Noh Ahmad bertembung timbalannya Muhammad Helmi Ibrahim. Manakala bahagian Nibung Tebal menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara ketua bahagian Datuk Syafiq Kasim, timbalan ketua bahagian Rashid Nor dan bekas adun Sungai Bakap Datuk Muhammad Fuad Mak Isa. Jadi di Balik Pulau menyaksikan pertemuan antara ketua bahagian Datuk Shah Hidan, Ayub Shah dan bekas adun Pulau Betung Datuk Muhammad Farid. Jadilah keadaan Pulau Pinang pun dah okey, semua dah okey. Nak diwujudkan keadaan begitu macam mana? Jumpa saya malam esok insya-Allah. Kita akan bersiaran melalui Sembang Hangat. Kita akan membincangkan tentang bajet yang telah pun dibahaskan dan apa yang akan dapat lihat. Sebab besok saya dengan mantan ahli Parlimen Kapar, saudara. Saya harap saudara Radha Krishnan, dia kata PAS mati-matian mencuba untuk cucuk Sarawak supaya bergaduh dengan kerajaan perpaduan. Saya rasa buat macam mana pun tak ada dah. Saya nak cakap terus terang, walaupun saya dengar ada portal bahawa ni kerajaan ini akan jatuh, dalam tempoh begini orang tak setuju. Tak ada dah. Yang penting sekarang ni, siapa pun yang akan naik, jangan lupa saudara, hutang negara 1.5 triliun. 1.5 triliun. Siapa yang mampu untuk apa ini, macam Dr. Mahathir kata semalam, nak cari duit lagu mana? Itu keadaan saudara. Jadi kita bincang malam esok. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.